Bila tanya soalan berkaitan dengan hadis Nabi SAW, orang melihat hadis ni selalu kita starting tengok hadis ni, kita rasa macam hadis ni dia sebut kata ibu bapa yang akan meyahudikan anak mereka, menasranikan anak mereka, anak-anak dilahirkan dalam fitrah seperti kain putih. Ini semua terjemahan yang orang semua utarakan. Tapi saya hari ini nak bawa semua renung sebentar. Hadis ini sebenarnya begitu besar, kerana hadis ini datang daripada Nabi SAW, seorang manusia yang begitu berfikiran terlalu jauh. Bayangkan Nabi sebut dengan menggunakan lafaz ibu bapa, kullu maulud, anak-anak yang dilahirkan, setiap manusia yang dilahirkan, dengan meletakkan agama sebagai kayu ukur. Ini menunjukkan ibu bapa lah yang akan menentukan akidah seorang anak. Kalau anak itu menganggap perkara yang haram itu halal, maka ibu bapa lah yang telah menentukan dia jadi begitu. Maka layaklah Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi SAW yang mulia, bila sahaja datang persoalan kepada seorang manusia itu, bila ditanya kenapa dia tak buat, dia sangkut benda ni dengan orang yang sebelumnya. Dia sangkut dengan ayah dia kerana ayah dia tak ajar. Sebab Nabi sebut kullu maulud, setiap yang lahir dalam ini, yuladu ala fitrah. Fitrah tu apa? Sekejap. Fa'abawahu, kedua ibu bapanya lah, yuwahidanihi, meyahudikan dia, yumajisanihi, memajusikannya, atau yunasiranihi, menasranikan dia. Saya tanya, Nabi orang Islam, kenapa Nabi tak sebut ibu bapa mengislamkan dia? Mana ada kalimah Islam? Maka kata para ulama, fitrah di situ maknanya Islam. Wahai ibu bapa, kalau hari ini anak-anak nampak agama itu kecil, itu adalah tanggungjawab ibu bapa untuk bagi dia nampak besar. Maknanya besar sungguh tanggungjawab seorang ibu bapa dalam menentukan anak dia syurga atau tidak. Dan andai kata anak itu syurga yang dia nak bawa kepada kita, maka layaklah dia duduk di dalam kategori idza mata ibni adam in qata'a amalahu illa min thalath. Salah satunya waladun salih yad'ulah. Dan saya tanya sebagai renungan semua, kalaulah tanya semua yang ada anak, adakah anak yang ada hari ini, bukan saya tak sebut agama lagi, saya tak kata anak ni nak bawa syurga ke tak, belum lagi, saya nak tanya satu je, adakah anak yang ada hari ini mereka yang akan beratur berbaris untuk memandikan kita? Diakah yang akan memakaikan kafan kepada kita? Diakah yang akan menyemayang dan jadi imam kepada kita? Kalau belum, tolong pastikan. Sebab semua orang akan mati. Saya tanya, anak dia akan nak bagi mandi dia nanti, kalau dia tidak ajar anak dia daripada hari ini. Bayangkan seorang anak yang memandikan ayah. Orang lah dia tak kira yang nak bagi mandi jenazah, dia bagi mandi je, bukan ahli keluarga dia. Ayah tu dia sumbat dalam hidung pun mana siapa nak tahu. Dia bagi mandi, dia korek telinga ikut dan dia buat lagu tu, hidung dia pusing buat 360 darjah, memang dia kira. Tapi kalau yang buat tu anak, macam mana dia sapu badan ayah dia? Macam mana dia sapu badan mak dia? Andai kata badan mak dengan ayah dia ada aib, kalau orang lain dia bukan kira, 2 tahun larat lah dia tak cerita ke orang, masuk 3 tahun, ingat lagi dah arwah 3 tahun hari tu kita bagi mandi, Allahu Akbar. Dia mula manusia. Kalau anak yang bagi mandi, aib ibu bapa tutup di situ saja. Bayangkan anak tu pula kapan mak dia, macam mana dia tarik baju dia, susun elok-elok, dia rapatkan ikatannya lawa-lawa, pasal itu mak dia. Kalau orang lain yang duk buat jenazah, practice make perfect. Tarik macam tu je. Kain kafan tu dia pegang macam nak buat kain cadar lah. Dia bukan kira. Nak salahkan dia, tak boleh, tu bukan keluarga dia. Kita minta tolong dia. Tapi kalau anak pun, bayang pula anak jadi imam semayang,
takbir dia 4 rakaat tu, dia yang kat masjid. Saya abang serius, semua orang pengalaman benda ni. Pipi nak semayang, tutup imam, dia tak kira dah orang beratur ke tak. Walaupun adab ni sepatutnya dia kata kena abang ni jenazah lelaki perempuan duduk lah apa semua kena ada, berbaris dia tunggu semua clear. Dia tak, dia kira lepas ni ada jenazah lain lagi dia nak pergi, lepas ni dia ada. Kalau anak dia yang duduk, bila dia pegang dia tanya, apa semua pandang dengan ayah saya? Kalau orang lain dia kata, apa kamu pandang dengan ini mayat? Mayat. Kalau anak pegang, apa tuan-tuan pandang dengan ayah saya? Orang ambil remeh benda ni sebab orang kata ada orang tolong buat. Tapi saya tanya, kalau anak tu jadi imam, masa dia angkat tangan, dia doa kat mak dia, kita semua yang kat belakang jenazah tu amin amin, agak-agak anak tu nak doa berapa lama? Saya tanya. Ayak mata bercerau, nangis, tolonglah letak ayah. Takkanlah anak dalam keadaan macam tu Allah nak tolak doa dia? Mustahil Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani dia nak tolak doa macam tu. Tapi saya tanya, kita yang ada dalam ni, yang ada dalam rumah kita lah ni, depa kan yang nak bagi mandi kita? Ada nampak gaya tu ada tak dia nak bagi mandi kita? Masa buat turun ke kubur, dia duduk atas, dia duduk tengok orang buat turun, jaga kepala, jaga dia duduk. Kalau anak yang buat turun sendiri, rasa macam mana dia nak letak ayah dia masuk dalam liang? Cuba rasa benda tu. Macam mana dia nak masuk ayah dia? Orang ni ambil tanah ni, tu dia. Tahu lagu tu dia. Kalau dia buat turun kat mak dia, macam mana agak-agak dia tarik tanah? Agak-agak lah. Dia tarik turun seroi tepi tu, dia letak macam sungguh-sungguh dia nak bagi mak dia tidur dalam kubur. Ini maksud hadis ni. Jarang nak dengar orang cerita sungguh-sungguh berkaitan dengan hadis ni. Ini berkaitan dengan agama. Agama siapa? Agama anak. Kalau agama anak, agama Islam, dia akan pandu ibu bapa dia masuk dalam syurga. Every one of us, we keep on saying, buatlah apa pun, semayang jangan tinggal. Everybody of us, we say that. That's deen. That's Islam. But what kind of person they end up? Nothing.